Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 3 sekalian. Okey, pada hari ini dalam pendidikan kesihatan kita akan masuk kepada unit 3.0 iaitu pengurusan mental dan emosi. Dengan topiknya ialah kemarahan. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan kemarahan? Okey, jom kita tengok video ni untuk lebih mengenali apakah itu kemarahan. Aku tak pernah datang apa. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku marah dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku marah. Okey, berdasarkan video yang cikgu tunjuk tadi, okey, itu adalah salah satu contoh situasi apabila seseorang marah. Dari segi ekspresi mukanya dan nada suaranya yang tinggi, itu adalah contoh apabila seseorang itu marah. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai topik kita hari ini, okey, ini adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama ialah menjelaskan punca kemarahan. Yang kedua, menunjuk cara mengurus kemarahan. Yang ketiga, menjana idea cara mengurus kemarahan. Dan akhir sekali ialah menilai kesan kemarahan terhadap kesihatan diri dan orang lain. Okey, kita akan pergi kepada pengenalan bagi tajuk ini. Jadi, kemarahan ialah salah satu perasaan semula jadi yang timbul disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, antara faktor yang menyebabkan seseorang itu berasa marah ialah apabila keperluan asas seperti makanan, tempat perlindungan dan kasih sayang tidak dipenuhi. Okey, seterusnya ialah ketidakupayaan seseorang untuk menangani tekanan hidup berkaitan dengan sekolah, keluarga, kawan-kawan, kesihatan dan juga kewangan. Okey. Dan akhir sekali ialah tidak dapat mencapai hasrat, idaman ataupun cita-cita yang diingini. Jadi, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu untuk menimbulkan perasaan marah. Jadi, sebagai contoh, apabila kamu tidak mendapat apa yang kamu ingini, jadi kamu akan berasa marah. Sekiranya kamu mengalami masalah kewangan, contohnya kamu tidak cukup duit untuk membeli sesuatu yang kamu ingini, jadi itu juga akan menimbulkan sifat marah dalam diri kamu. Okay, dan juga contoh apabila kamu berada di sekolah, okay, kamu dimarahi oleh guru, kamu diejek oleh rakan-rakan, dan mungkin kamu diejek oleh adik-beradik kamu sekalipun, mungkin akan menimbulkan sikap marah dalam diri kamu. Okay, jadi itu adalah pengenalan bagi kemarahan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada punca-punca kemarahan. Okey. Jadi seseorang individu itu tidak akan marah tanpa sebab. Pasti akan ada punca-punca yang menyebabkan timbulnya rasa marah tersebut. Jadi antara punca-punca yang boleh cikgu senaraikan ialah sebarang jenis kecaman. Okay. Apabila seseorang mendapat kecaman, sama ada dari rakan, okay, mungkin dari keluarga, dari masyarakat, jadi itu pun boleh menimbulkan rasa marah. Okay. Seterusnya ialah berpindah rumah ataupun sekolah. Okay, biasanya pelajar-pelajar ni contohlah ibu bapanya perlu berpindah tempat kerja, jadi secara automatik anak-anaknya perlu menukar sekolah. Sebab apa? Sebab dia kena ikut mak ayah dia kan. Jadi akan ada anak yang berasa tidak puas hati dan akan menimbulkan rasa marah. Okey, seterusnya ialah ketagihan gadget. Kita boleh lihat contohnya ialah budak-budak kecil ataupun anak-anak kecil sekarang, mereka tidak boleh berenggang dengan gadget. Jadi apabila kita rampas ataupun kita ambil gadget daripada tangan mereka, reaksi mereka apa? Jadi mereka akan rasa marah kan. Dia akan rasa marah sebab mereka masih belum puas untuk bermain gadget tersebut. Okey, seterusnya takut tersingkir.
tidak sanggup terima tanggungjawab, kekecewaan, cemburu, pengalaman pahit, perasaan bersalah, rasa malu, rasa tidak berguna, kritikan, gagal memenuhi harapan ataupun jangkaan diri sendiri, terkilan, dan akhir sekali ialah kesan ketagihan dan penyalahgunaan bahan. Jadi di sini adalah contoh-contoh lah yang dapat cikgu senaraikan yang mana boleh menyebabkan seseorang itu berasa marah. Okay, kita akan uraikan sedikit lah. Jadi pertama kita tengok dekat sini contoh kesan ketagihan dan penyalahgunaan bahan. Kita boleh tengok apabila kita berjalan-jalan di bandar, mungkin kita akan terserempak dengan orang-orang yang ketagihan dadah. Jadi golongan ini adalah jenis yang panas baran. Okay, apabila mereka menyalahgunakan bahan, okay, mereka tidak mampu mengawal emosi mereka. Jadi mereka akan mudah marah. Okay, itu adalah contoh apabila mereka menyalahgunakan bahan. Okay, seterusnya apabila cemburu, kita boleh tengok dalam drama-drama TV. Okay, apabila seseorang lelaki cemburu apabila isteri ataupun girlfriendnya bercakap dengan lelaki lain ataupun bermesra dengan lelaki lain. Jadi kita boleh tengok dia punya ekspresi muka tu, dia akan rasa apa? Dia akan rasa marah. Okay. Seterusnya kita tengok dari segi rasa tidak berguna. Apabila kita rasa diri kita tidak berguna, kita pun akan timbulnya rasa marah tu dalam diri kita. Itu adalah contoh-contoh punca yang menyebabkan kemarahan. Okey, kita akan pergi kepada implikasi kemarahan terhadap kesihatan diri. Okey, ini adalah senarai bagi implikasi-implikasi yang boleh berlaku apabila seseorang itu marah. Jadi pertama sekali ialah serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, gangguan pernafasan. Biasanya berlaku kepada golongan yang lebih dewasa. Jadi mereka akan lebih berisiko untuk mengalami serangan jantung dan juga mengalami tekanan darah tinggi. Okey. Seterusnya, memendekkan jangka hayat seseorang. Okey, apabila mereka sering marah, jangka hayat mereka akan menjadi lebih pendek. Okey, seterusnya, mempercepat proses penuaan. Okey, apabila seseorang sering marah, mereka akan lebih cepat kelihatan tua. Okey, contohnya umur 40 tapi muka sudah seperti berumur 50 hingga 60 tahun. Okay, maknanya dah ada kedut-kedut dan sebagainya lah. Okay, seterusnya, meningkatkan tahap kebimbangan. Apabila kamu ataupun individu itu sering marah, okay, mereka akan lebih sering, lebih kerap berasa bimbang apabila mereka melakukan sesuatu perkara. Okay, seterusnya, sakit kepala. Okay, sakit kepala ni juga boleh dikaitkan dengan darah tinggi lah. Apabila mengalami tekanan darah yang tinggi, okay, boleh menyebabkan individu itu berasa sakit kepala. Okey, seterusnya kita pergi kepada insomnia. Okey, insomnia ni merupakan masalah tidak cukup tidur. Okey. Selain itu, masalah makanan dan penghadaman juga mungkin berlaku bagi individu-individu yang suka marah. Okey. Risiko kemurungan dan masalah sakit jiwa. Okey, ini adalah masalah mental . Jadi apabila kamu sering marah, kamu berisiko untuk mengalami kemurungan dan masalah mental. Okey, seterusnya masalah kulit seperti eczema. Jadi masalah kulit ni juga mungkin boleh berlaku sekiranya kamu kerap marah. Okey. Okey, seterusnya menjejaskan keupayaan sistem imuniti badan. Terutama kamu semua berada pada pandemik COVID-19 ni, kamu perlu elakkan marah supaya sistem imuniti badan kamu tidak terganggu. Okey. Dan akhir sekali ialah meningkatkan risiko stroke. Okey. Stroke ni juga boleh dikaitkan dengan darah tinggi lah. Apabila tekanan darah seseorang tu tinggi, okey, boleh menjurus kepada penyakit stroke. Jadi elakkanlah berasa marah untuk mengelakkan implikasi sebegini melanda ataupun dialami oleh kamu semua.
Seterusnya, apakah perubahan yang berlaku semasa mengalami kemarahan? Jadi apabila kita marah, akan berlaku sesuatu perubahan, sama ada dari segi fizikal ataupun tingkah laku. Jadi kita tengok pada fizikal dulu. Apabila seseorang mudah marah, dia akan mudah berpeluh, menggigil, otot menjadi tegang dan kadar pernafasan meningkat. Contohnya kamu marah, kamu akan rasa panasnya. Jadi apabila kamu rasa panas tu, kamu akan berpeluh. Bagaimana pula dengan menggigil dan otot tegang? Contoh, kamu rasa marah, kamu rasa nak pukul orang. Jadi mungkin gigi kamu akan kacik. Orang kata kacik gigi sebab marah. Tangan kamu akan gempal sebab geram dan gigil. Sebab apa? Sebab marah. Itu adalah contoh marah. Dari segi fizikal lah. Apabila kamu gigil, marah, rasa nak tumbuk orang, jadi automatik kadar pernafasan kamu akan meningkat. Itu dari segi fizikal. Seterusnya kita akan pergi kepada tingkah laku lah. Dari segi tingkah laku, percakapan semakin cepat dan kuat. Kita tengok biasa kalau orang marah, pasti suaranya akan jadi lebih kuat lah. Seterusnya, menuding jari apabila bercakap. Kita tengok contoh emoji yang cikgu letak tu. Apabila kita marah, kita akan cuba salahkan orang tu, salahkan orang ni, sehingga kita tunjuk jari, menuding jari. Sebab apa? Sebab kita marah lah. Kita akan memaki, menjadi terlalu sensitif. Maknanya tak boleh kena tegur. Apabila orang tegur kita akan jadi lebih marah. Itu antara kesan perubahan kepada tingkah laku lah. Seterusnya, tindakan agresif. Seperti yang cikgu cakap tadi lah, kita rasa nak pukul orang, kita rasa nak hempas buku, hempas meja, nak tumbuk orang. Itu adalah tindakan yang agresif. Dan akhir sekali, nada suara yang tinggi. Nada suara ni melalui percakapan lah. Kalau kita cakap sambil marah, suara kita akan lebih tinggi, nada suara kita akan lebih tinggi. Contoh, kita nak panggil orang ke dalam keadaan marah, akan lebih tinggilah nada kita. Itu adalah contoh perubahan yang berlaku dari segi fizikal dan tingkah laku. Seterusnya kita akan pergi kepada cara mengawal kemarahan. Jadi apabila kamu berasa marah terhadap sesuatu ataupun marah terhadap diri kamu sendiri, contohnya, kamu perlulah bijak untuk mengawal kemarahan tersebut. Jadi antara cara untuk mengawal kemarahan, pertama ialah berhenti melakukan sebarang aktiviti. Jadi apabila kamu rasa marah, kamu seeloknya berhenti melakukan aktiviti yang sedang kamu lakukan. Contohnya kamu sedang buat kerja, contoh menaip ke, membaca buku, jadi kamu rasa marah. Jadi berhenti seketika untuk tenangkan diri kamu. Seterusnya, cuba bertenang. Cikgu cakap tadilah, bertenang tu. Cuba bertenang. Antara cara-cara yang boleh kamu lakukan untuk bertenang ialah, mungkin kamu boleh minum air. Biasanya minum air ni boleh menenangkan diri kita. Contohnya, kamu tengok api sedang marak. Apakah yang akan kamu gunakan untuk memadamkan api tersebut? Kamu akan gunakan air. Jadi begitu juga dengan manusia ni. Apabila kita rasa marah, kita perlulah minum air dan sebagainya. Sama juga dengan berwuduk. Islam mengajar kita berwuduk sebelum solat. Jadi apabila kita rasa marah, kita juga boleh berwuduk untuk menenangkan diri kita. Seterusnya, tinggalkan punca kemarahan. Sekiranya ada sesuatu perkara yang menyebabkan kamu rasa marah, jadi tinggalkan seketika. Sama juga dengan berhenti melakukan aktiviti tadilah. Tinggalkan punca kemarahan tu, tenangkan diri. Jadi apabila rasa sudah tenang, baru kamu boleh kembali semula untuk menghadapi masalah tersebut. Seterusnya, berfikir sebelum bercakap. Biasanya berfikir sebelum bercakap ni apabila kamu berada dalam kelas, berada dalam kelompok yang ramai, ataupun sedang merancang sesuatu perkara ataupun bermesyuarat lah. Jadi kamu perlulah berfikir dahulu sebelum melontarkan idea ataupun kata-kata, supaya kamu sendiri
akan rasa senang dengan apa yang kamu cakapkan, apa yang kamu lontarkan. Okey. Seterusnya, gunakan kata ganti diri pertama, saya. Jadi elakkan guna perkataan yang menunjukkan ataupun refer kepada diri kamu. Okey, elakkan gunakan perkataan yang tidak elok lah. Contoh, perkataan yang kasar yang boleh cikgu nyatakan, aku, gua. Kalau Indonesia, gue. Contoh. Itu adalah contohlah perkataan-perkataan yang kurang elok digunakan. Jadi seeloknya gunakan perkataan saya apabila kamu ingin bercakap. Contohnya, boleh tak saya nak lontarkan pandangan saya? Contoh, kita akan lembut je cara percakapan tu. Secara automatik kamu pun akan terhindar daripada rasa marah. Okay. Seterusnya, mencari jalan penyelesaian. Okey, apabila kamu rasa marah, okey, terhadap sesuatu isu ataupun masalah yang kamu hadapi, okey, kamu perlulah mencari jalan penyelesaian, okey, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, apabila kamu mempunyai jalan penyelesaian, secara automatik rasa marah kamu akan dapat diatasi. Okey, akhir sekali ialah dapatkan bantuan. Okey, maksud dapatkan bantuan ni ialah, okey, kamu rasa kamu ni seorang yang kerap marah, panas barang. Okey, tengok orang tu marah, tengok orang ni marah, buat benda tu marah, buat benda ni marah. Jadi kamu perlulah berjumpa dengan kaunselor ataupun ahli psikologi yang terlatih. Okey, untuk kamu luahkan masalah kamu, untuk kamu dapatkan nasihat macam mana cara untuk mengawal kemarahan dan sebagainya. Okey, itu adalah jalan yang terbaik lah sekiranya kamu rasa susah untuk mengawal kemarahan kamu. Okey. Kesimpulannya, pelajar-pelajar sekalian perlulah bijak dalam mengawal emosi dan perasaan kamu supaya tidak terjebak dengan perasaan marah. Jadi, kamu perlulah bijak untuk mencari cara ataupun kaedah yang sesuai untuk mengawal kemarahan kamu. Okey? Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.